عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu. Saya insya-Allah sedikit pada malam ini akan cuba untuk membicarakan 9 ayat daripada suratul Waqiah, yang mana saya yakin dan percaya tuan-tuan biasa mendengar surah ini dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila waqi'ah itu berlaku. Apabila waqi'ah itu berlaku. Apa itu waqi'ah? Waqi'ah dari sudut bahasa ialah sesuatu yang pasti berlaku. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menceritakan berkenaan dengan kewujudan hari kiamat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan qiyamah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan akhirah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan Al-Qari'ah. Ada waktunya Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan Al-Ghashiyah. Ada lagi banyak ayat-ayat ataupun nama-nama lain bagi peristiwa Al-Qiyamah ini, yang mana setiap satu daripada perkataan ini menjelaskan salah satu daripada sifat qiyamah. Dinamakan qiyamah kerana pada hari itu Allah Azza wa Jal membangkitkan semula manusia dan jin yang telah dimatikan untuk dibawa ke satu tempat hitungan amal. Dinamakan Al-Akhirah kerana inilah hari pengakhiran, destinasi bagi manusia dan jin yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ke atas mereka hukum dan hakam supaya mereka menerima sama ada balasan baik ataupun buruk. Dinamakan dengan nama Al-Ghashiyah. Maksud Al-Ghashiyah sesuatu yang meliputi. Kenapa Al-Ghashiyah dinamakan Al-Ghashiyah? Kerana sifat hari kiamat itu apabila ia turun, ia meliputi semua makhluk yang ada. Kehancuran itu berlaku, tidak ada siapa pun yang akan terlepas. Hari ini kalau kita tengok bencana alam berlaku, kan? Kalau kita tengok bencana alam, banjir umpamanya. Tahun lepas, hujung tahun, Shah Alam kena banjir. Bila Shah Alam kena banjir, sebahagian sempat keluar. Bila dia tahu nak banjir, dia keluar, dia lari pergi tempat yang lebih tinggi. Yang tak sempat keluar, cuba untuk lari ke atas bumbung, tempat yang lebih tinggi, untuk lari daripada air. Tuan-tuan, itulah sifat manusia. Bila datang sesuatu yang dia rasa bahaya, dia akan cuba lari untuk menyelamatkan diri. Tapi hari kiamat ini, apabila ia datang, tak ada siapa boleh lari. Tuan-tuan cuba bayangkan satu kehancuran yang kita tak ada tempat nak lari. Cuma mujurlah ada hadis bagi tahu orang-orang yang beriman ini akan mati dulu sebelum berlakunya kehancuran kiamat ataupun kehancuran dunia. Kita bila dengar ni kadang-kadang rasa lega. Sebab Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa taala akan hantar
akan hantar angin yang halus, yang berbau wangi. Siapa-siapa yang dalam jiwanya ada sebesar biji sawi iman akan mati. Kita lega kan? Oh, kita tak dapat tengok hari kiamat, kita mati dulu. Tapi jangan confident sangat. Takut-takut semua orang beriman mati, tinggal kita seorang. Telefon orang sana dah mati, telefon orang sini dah mati. Rupanya iman dah terbatal. Sebab itulah kita kena sentiasa jaddidul iman. Jaddidu imanakum. Kena sentiasa perbaharui iman. Kena sentiasa hati-hati dan jaga-jaga. Seperti mana kita salat, kita jaga supaya tak buat perkara yang boleh batalkan salat. Begitu jugalah iman. Kena sentiasa berjaga-jaga tentang iman kita, supaya kita tak melakukan perkara yang boleh membatalkan iman. Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, dalam ayat ini, menamakan hari kiamat dengan perkataan al-waqi'ah. Apa maksud al-waqi'ah? Sesuatu yang pasti berlaku. Pasti berlaku. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, hari ni pasti akan berlaku. Setiap daripada kamu akan bertemu dengan hari ini. Untuk apa Allah Ta'ala cerita tentang kewujudan hari kiamat? Ada benda Allah Ta'ala tak bagi tahu kat kita tentang kewujudannya. Kadang-kadang orang tanya kat kita, Ustaz, takkanlah dalam planet yang banyak-banyak ni, sistem alam semesta yang begitu luas ni, takkan kat bumi je ada hidupan, dekat tempat lain tak ada? Kita kata wallahu a'lam. Allah Ta'ala tak bagi tahu kita dengan jelas. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan dengan ilmu melainkan hanya sedikit. Tapi dalam banyak-banyak benda yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada pengetahuan kita, ada benda yang dia bagi tahu, dan berulang-ulang yang dia bagi tahu ialah berkenaan dengan qiyamah, berkenaan dengan akhirat. Untuk apa Allah Ta'ala bagi tahu kita tentang akhirat? Allah Ta'ala bagi tahu tentang kehancuran dunia yang akan berlaku. Allah Ta'ala bagi tahu setelah manusia ini dimatikan, setelah dunia ini dihancurkan, akan ada perhitungan. Sebahagian daripada manusia akan dimasukkan dalam syurga, sebahagian masuk dalam neraka. Bahkan dialog orang dalam neraka itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan siap-siap kat kita untuk kita baca. Untuk apa? Tak lain tak bukan, salah satu daripada maqasid ataupun salah satu daripada tujuan dan objektif Allah Ta'ala ceritakan tentang kewujudan akhirat, supaya kita ni nak buat apa pun kena beringat. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, nak ke duduk malam-malam, siang-siang berpuasa, malam-malam qiyam, tersengguk-sengguk? Untuk apa tuan-tuan? Sebab kita percaya yang satu hari nanti kita akan dapat balasan yang baik apabila kita melakukan kebaikan. Siang hari panah-panah, kita duk puasa, tahan diri daripada waktu subuh sampai waktu maghrib. Untuk apa? Habuan dunia tak ada. Tak ada pun habuan dunia. Bukan ada orang bagi kita duit pun. Tapi kerana kita percaya habuannya kita akan terima di akhirat. Sebab itulah kita buat baik. Kita behave sebab kita tahu akan ada balasan. Sesiapa yang melakukan kebaikan akan menerima balasan baik. Sesiapa yang melakukan keburukan akan dibalas dengan balasan yang jahat, balasan yang buruk, balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Kalau dia buat jahat, maka balasannya buruk. Tapi ada satu lagi, maqsid ataupun ada satu lagi tujuan yang kadang-kadang kita tak perasan, tapi sebenarnya ia berkesan apabila kita tahu tentang kewujudan hari kiamat, tentang kewujudan hari akhirat.
Tuan-tuan, baru-baru ni keluar statistik, indeks ataupun bilangan negara-negara yang paling banyak rakyatnya bunuh diri. Alhamdulillah, negara orang Islam tak termasuk dalam senarai yang paling tinggi bilangan orang bunuh diri. Pasal apa? Pasal orang Islam percaya dengan kewujudan hari kiamat. Dunia ni ada kalanya tak berlaku adil dengan kita. Dunia ni kadang-kadang kita rasa macam, ish, aku ni buat benda baik pun orang duk hentam juga. Aku duk ajak orang buat benda baik pun kena juga. Kena duk kata juga. Ada satu video saya sebut, nak solat 8 pun boleh, nak solat 20 pun boleh. Yang tak boleh bergaduh maki orang, itu tak boleh. Kan biasa masuk bulan Ramadan orang duk bergaduh 8 ke 20. Saya kata kalau boleh solat dengan imam sampai selesai. Tu yang paling penting. Nak solat 20 pun okey, nak solat 8 pun okey. Tapi pastikan habis dengan imam sampai witir. Video tu pun kena hentam. Ada orang maki saya, tak guna punya orang. Cakap benda tu pun tak boleh. Tapi yang maki tu pun kadang-kadang buat 8 juga. Sampai saya kata macam, aku ni cakap apa pun orang hentam. Tapi tuan-tuan, kita beriman dengan hari akhirat. Adalah orang bagi kat saya print screen tu. Tapi saya kata biar. Dia suka agaknya. Ni kalau tuan-tuan baca dekat komen-komen dekat live ni Sobri buat live ni kan. Mungkin ada yang maki. Cerita pasal kiamat pun kena maki. Dunia ni kadang-kadang berlaku begitu. Manusia ada kalanya melampaui batas. Tapi orang yang percaya dengan hari kiamat, bagi dia no big deal. Sebab perhitungan sebenar bukan kat sini. Kadang-kadang kita buat baik dengan orang tak balas pun, orang tak ingat pun. Tapi adakah itu benda yang perlu kita kesal? Bila kita buat baik dengan orang tak balas? Tak perlu. Kerana kita bukan mengharapkan balasan daripada manusia. Kita mengharapkan balasan di sisi Allah. Dia tak mau balas tak apa, kerana ganjaran di sisi Allah, balasan yang ada di sisi Allah lebih baik daripada balasan yang kita nampak di atas muka dunia ini. Sebab itu Allah Taala sendiri sebut dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang beriman, untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang mata tak pernah tengok nikmatnya, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar nikmatnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintah pun nikmat itu di dalam jiwa manusia. Mungkin ada di antara kita yang tanya, habis itu dalam syurga ada sebut ada sungai, dalam syurga ada sebut tentang buah-buahan, wa utubihi mutasyabiha kan? Kita kata yang kita dapat bayang hanyalah sesuatu yang bayangannya dunia. Tapi hakikat sebenarnya kita tak pernah bayang pun bagaimana nikmatnya syurga. Jadi orang yang percaya dengan kewujudan akhirat, orang yang percaya dengan kewujudan kiamat, apabila dia diberikan ujian oleh Allah, dia terkena bencana, dia terkena azab, dia tak akan bunuh diri. Sebab dia tahu dunia ni hanya sementara. Kalau Allah Ta'ala ambil segala nikmat dunia yang ada kat dia pun, dia akan kata, la hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan hanya dengan Allah. Dunia ni hanya sementara untuk aku. Ada satu hari yang mana nikmatnya insya-Allah menunggu kalau aku kekal sabar. Sebab tu orang Islam, negara orang Islam bilangan bunuh diri sikit. Orang yang banyak bunuh diri ni orang yang tak percaya ke akhirat, yang tak percaya ke Tuhan, golongan ateis.
Sebab tu kadar bunuh diri kat Jepun tinggi. Sebab bila hilang dunia, dunia hilang daripada dia, nikmat hilang daripada dia, apa lagi dia nak harap? Akhirat dia tak percaya, bunuh diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka sebab tu Allah Ta'ala cerita tentang kewujudan akhirat, supaya orang mukmin menjadikan kewujudan akhirat yang pasti itu terapi untuk memujuk diri supaya kekal sabar, bertahan, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bagi siapa yang buat jahat, ia merupakan satu amaran dan ancaman, supaya beringat, kamu akan bertemu dengan Allah, kamu akan berinteraksi direct dengan Allah. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan Tuhan akan berbicara dengan dia, Tuhan akan bercakap dengan dia. Tak ada siapa yang menjadi perantara ataupun jurubahasa. Kita akan bercakap dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Ta'ala kata, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mendustakan tentang kewujudan hari kiamat itu yang pasti akan berlaku. Tak ada siapa pun kata bohong, tak boleh. Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsir dia kata, berkemungkinan ayat ni bermaksud laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada siapa pun yang dapat mendustakan tentang kewujudan ataupun berlakunya kiamat ni, sehinggalah pendusta besar pun tak mampu untuk mengatakan kiamat ni bohong. Tak mampu. Ada juga yang kata punya besarnya, punya dahsyatnya hari kiamat ni bila berlaku, siapa-siapa yang kata ini bukan kiamat ni, dia dianggap sebagai pendusta yang besar. Kemudian Allah Ta'ala kata khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah, yang ni ulama tafsir ada beza pendapat sikit. Ada yang kata khafidatur rafi'ah ni maksud dia sifat yang kembali kepada waqi'ah. Khafidah rafi'ah. Khafidah maksudnya yang menurunkan, rafi'ah yang mengangkat. Hari kiamat akan menurunkan darjat manusia, dan hari kiamat juga akan meninggikan darjat manusia. Mungkin dalam dunia darjat manusia tinggi, maka dia sombong, maka dia zalim. Bila sampai ke negeri akhirat, hari akhirat itu akan khafidah, akan menjadi perendah. Akhirat akan merendahkan darjat dia. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu melihat orang-orang yang jahat itu, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Dalam dunia, mereka lah yang paling angkat kepala sekali, yang paling memanjangkan tengkuk, sombong. Tapi bila sampai negeri akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka akan tundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Allah, rayu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan mereka ke dunia untuk beramal saleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan, kami dah tengok dah, kami dah dengar dah, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihah, kami nak beramal saleh, kerana sekarang kami telah pun yakin. Ada juga yang kata khafidatur rafi'ah bukan sifat bagi kiamat, tapi sifat bagi kadhibah. Kan kita kata tidak ada yang dapat mendustakan tentang berlakunya kiamat,
Tak boleh orang yang mendusta, yang cuba pusing cerita. Sesuatu yang rendah ditinggikan, sesuatu yang tinggi direndahkan. Tapi pada hari berlakunya kiamat, tak ada siapa yang boleh pusing hakikat dengan mengatakan yang ni bukan kiamat, yang ni cerita biasa. Tak boleh. Tak akan boleh. Kerana ia adalah satu hakikat. Iza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi itu diberikan dengan satu goncangan yang dahsyat. Wa bussatil jibalu bassa. Bukit menjadi hancur. Fakanat haba'an mumbassa. Bukit menjadi debu. Tuan-tuan, agak-agak macam mana keadaannya? Bukit yang besar jadi debu. Haba' ni, kalau tuan-tuan tengok dekat matahari, cahaya matahari waktu siang, tuan-tuan akan nampak ada debu-debu yang berterbangan. Itu haba'. Bukit menjadi seperti debu. Bagaimana goncangan yang akan berlaku? Sehingga kan dalam suratul Hajj, Allah Subhanahu wa taala kata, orang yang mengandung pun akan menggugurkan kandungan. Orang yang menyusukan anak akan lupakan anak yang disusukan. Dan kamu melihat manusia itu mabuk. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu nampak manusia macam mabuk, tapi bukan sebab mabuk minum arak. Mabuk disebabkan goncangan yang terlalu dahsyat. Jadi ayat seperti ini memberikan kita rasa takut. Sebenarnya surah ni disusun lepas daripada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala cerita tentang nikmat, supaya kita syukuri nikmat. Allah Ta'ala susuli dengan surah Al-Waqi'ah yang menceritakan tentang bagaimana dunia itu dihancurkan. Nak beri kita satu isyarat. Betul, Allah Ta'ala bagi kamu nikmat yang pelbagai dalam dunia, tapi nikmat itu akan berakhir. Nikmat itu nanti akan hancur. Kemudian baru Allah Ta'ala cerita, wa kuntum azwajan thalathah. Kamu akan menjadi 3 puak. Kamu akan ada 3 kumpulan. Manusia ni secara umum akan berada pada 3 kumpulan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada satu golongan yang dipanggil sebagai golongan kanan. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan ada satu lagi yang dipanggil sebagai golongan kiri. As-sabiqun as-sabiqun. Dan satu lagi golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan sabiqun. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sepatutnya saya sampai ayat 9-nya, tapi kalau saya baca sampai ayat 9 dia tak lengkap, dia kena baca sampai ayat 10. Sebenarnya sampai ayat sebelah, ulaikal muqarrabun. Allah Ta'ala kata bila berlaku saja goncangan, bila berlaku je hari kiamat, manusia terbahagi pada 3 kumpulan. Satu kumpulan kanan. Kumpulan kanan, kumpulan siapa? Kumpulan yang menerima amalan, kitab amalan mereka belah kanan, yakni golongan-golongan yang melakukan kebaikan yang banyak. Ada satu lagi golongan yang dipanggil sebagai golongan kiri, yakni orang yang kufur, yang menerima amalan mereka dengan tangan kiri mereka. Ada satu lagi golongan yang dipanggil sebagai golongan as-sabiqun. Siapa golongan sabiqun? Allah Ta'ala kata ulaikal muqarrabun. Mereka inilah golongan muqarrab, yang dekat. Apa maksudnya? 3 golongan. Satu golongan yang paling dekat dengan Tuhan. Yang ni yang disebutkan oleh ulama tafsir, al-anbiya was-siddiqun. Golongan-golongan para anbiya dan orang-orang yang saleh yang membenarkan dakwah Nabi SAW. Ini golongan yang paling hampir dengan Allah Azza wa Jal. Ada satu lagi golongan yang dipanggil sebagai golongan kanan. Yang ni juga ahli syurga, tapi berada di bawah sikit.
dan ada golongan yang kiri, yakni golongan yang akan dicampak masuk dalam neraka. 3 golongan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkemudiankan golongan sabiqun, sedangkan golongan sabiqun inilah golongan yang paling utama, tapi diletak di belakang? Al-Imam Fakhr Razi dalam kitab tafsir dia kata ayat ni Allah Ta'ala mulakan nak bagi takut dulu. Sebab surah sebelum cerita pasal nikmat, cerita pasal kurniaan Allah, suruh kita bersyukur. Tapi Islam ni bukan hanya datang suruh buat baik je. Bukan hanya sekadar itu. Kena ada juga cegah benda mungkar. Kena ada juga cegah benda mungkar. 2-3 hari ni ramailah orang hantar mesej kat saya, dekat Facebooknya, dekat WhatsAppnya. Bila saya ada tegur sikit mana-mana ustaz yang tersilap, kan, tegur sikit lah. Tapi dia katalah, tak ada kerja lain ke? Bulan-bulan puasa ni saya nak buat dosa je, dia kata. Janganlah dengki sangat dengan ustaz lain. Saya kata, bila masa saya dengki? Kalau ada tu saya tegur je. Tapi memang ada manusia tak selesa dengan teguran. Manusia yang tak selesa bila kita betulkan satu benda yang tak betul. Kita kata benda tak betul tu, tolong betul kan? Ada orang marah. Tapi Islam tu berjalan macam tu lah. Ayat surah sebelum suruh kita syukur dengan nikmat, suruh buat benda baik. Tapi bukan hanya sekadar tu. Allah Ta'ala datangkan surah kemudian ini, surah datang selepas surah Ar-Rahman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi tahu, kalau kamu kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kamu kena tahu adanya hari kiamat. Dan orang-orang yang ditujukan surah ini lebih utama ialah orang yang banyak melakukan kerosakan di bumi. Maka sebab itu muqarrabun as-sabiqun diletakkan di belakang. Sebab kamu orang yang banyak melakukan kerosakan, kamu kena tahu akan ada 3 kumpulan, satu kanan, satu kiri. Kalau kamu nak dapatkan selamat, kamu jadi yang kanan. Kerana nak jadi muqarrabun ni jauh lagi, sebab kamu jahat. Itu merupakan satu nasihat yang kita kata secara tidak langsung, secara tersirat Allah Ta'ala bagi. Kenapa dikemudiankan as-sabiqun, as-sabiqun ini? Kerana kalau golongan yang kufur nikmat yang Allah Ta'ala bagi, melakukan maksiat yang banyak, jangan kata muqarrabun, dia kena usaha diri dia untuk menjadi golongan kanan dulu, maimanah dulu. Maka sebab itu dikemudiankan as-sabiqun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, masa pun dah cukup, 20 minit je dia berkata. Jadi saya pun cukuplah 20 minit, 10-20 orang. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Jam tu lambat, jam saya dah 10.25. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.